komputer. Jenayah komputer ialah kejahatan komputer yang melibatkan semua tindakan yang menyalahi undang-undang, jenayah yang tidak beretika atau yang tidak dibenarkan dengan menggunakan peranti elektronik ataupun internet yang boleh merosakkan, melanggar atau merosakkan harta benda, hak milik dan pihak ketiga atau entiti. Maknanya, kejahatan komputer ini ataupun jenayah komputer ini ialah sesuatu tindakan yang haram yang masyarakat tak bertanggungjawab mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain untuk melakukan sesuatu demi kebaikan dirinya sendiri. Maknanya benda ni tak baiklah untuk kita. Bila kita dah buat, mesti akan semua jenayah kita buat pasti akan ada kod undang-undang dia tersendiri. Ada seksyen-seksyen dia, ada akta-akta dia tersendiri. Contoh kalau macam untuk Sir pornografi. Dan soalan yang pertama, penderaan kanak-kanak yang perlakuan individu yang memaksa dan memperdaya atau mengugut kanak-kanak ini. Penderaan ini berlaku kepada kanak-kanak yang di bawah umur oleh dewasa serta berkaitan dengan interaksi seksual termasuk dari bercium, memeluk sehingga berhubungan intim. Dan kecederaan fizikal kepada kanak-kanak ini dapat menjadikan kecederaan psikologikal dan emosi yang akan mengganggu emosi kanak-kanak, dan kanak-kanak itu akan terjadinya trauma, kemurungan, nak bunuh diri ataupun ketakutan sampai cemas. Dan penerangan ini juga berlakunya hubungan seksual dengan mereka. Contohnya bercium, memeluk, berhubungan intim, melakukan seksual yang kanak-kanak tak dapat mengelakkan. Cyberbullying ialah satu situasi di mana keadaan yang biasa dilihat atau secara selaka meningkat. Kejadian cyberbullying ini tidak diketahui kerana kebanyakan mangsa tidak membuat laporan untuk mendapatkan bantuan. Cyberbully juga melibatkan penggunaan teknologi komunikasi untuk menyokong tingkah laku yang sengaja dilakukan oleh musuh atau seorang individu maupun secara berkumpulan dan sebagainya. Menurut kajian Microsoft Global Youth Online Behavior pada tahun 2012, Malaysia telah berada di tempat yang ke-17 tertinggi daripada 25 buah negara yang dikaji dalam cyberbully. Kajian menunjukkan bahawa 33% remaja Malaysia membuat laporan bahawa mereka telah dibuli secara atas talian. Laporan daripada Pusat Bantuan Cyber pada tahun 2017 pula menunjukkan bahawa kebanyakannya kes buli ini melibatkan bangsa belia yang berusaha berbanding kanak-kanak dan remaja. Pada tahun 2019 pula, seramai 2,500 individu yang telah dibuat tinjauan oleh Digital Level dan mengatakan bahawa 76% daripada mereka mengalami buli cyber dalam pertalian video atas talian. Terdapat beberapa jenis cyberbullying seperti contoh cyber harassment, iaitu mana gangguan semasa email, mesej yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaannya mesej yang disampaikan itu berupaya secara seksual dan emosional. Seterusnya, impersonation ialah pelaku yang berpura-pura menjadi orang lain ketika melakukan perundangan. Mereka juga mampu untuk membuat akaun palsu dengan menggunakan identiti pemangsa. Di antara media sosial yang sering digunakan ialah Facebook, di mana tujuannya membuatkan identiti pemangsa itu dicaci, dihina, dipandang rendah oleh individu yang lain. Pada soalan yang kedua, ia memberikan penekanan kepada perkara yang positif dan ia membina keyakinan diri kanak-kanak dan mempercayai rasa hati mereka supaya dapat mengelakkan daripada penderaan. Dan guru juga memainkan peranan, dan guru perlu mengajar mereka berkata tidak selamat atau tidak selesa. Kedua, mengikut suara hati. Ia dapat mengenali suara hati mereka dan menerangkan bahawa dengan mendengar rasa hati, ia dapat untuk mengelakkan daripada penderaan itu. Yang ketiga, guru perlu berlatih kanak-kanak bertindak balas secara bukan lisan. Contohnya, menolak tangan mereka, melarikan diri dan menegakkan bahu dan sebagainya. Dan ataupun kanak-kanak boleh menjerit, meminta tolong. Dan ini dapat mempertahankan diri mereka daripada dewasa itu dan mengelakkan daripada penderaan itu. 3 langkah keselamatan yang diperlukan dalam cyberbullying ini ialah dengan menggunakan kata laluan untuk melindungi data peribadi individu tersebut. Sebagai contoh, menggalakkan penggunaan kata laluan dengan menggunakan nombor, huruf atau simbol untuk memastikan maklumat sulit atau kepribadian terpelihara. Selain itu, kita digalakkan menukar kata laluan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, supaya tidak dapat diceroboh. Selain itu, berfikir sebelum menekan. Hal ini dikatakan sangat popular di internet seperti iklan-iklan. Kebanyakannya hanyalah pengodam yang hanya mencuri maklumat peribadi kita untuk kegunaannya. Ia dipanggil scammer, di mana mereka menelefon kita untuk memutarkan maklumat peribadi kita sahaja. Segera memadamkan email, pautan atau lampiran yang mencurigakan untuk mengelak daripada pengodam agar dapat melindungi hak-hak privasi kita sendiri. Akhir sekali, berwaspada dengan jenayah cyber kerana ia mengancam pengguna, membuat penipuan, penyebaran virus dan sebagainya. Soalan yang ketiga, dapat menghubungkan dengan komuniti melalui bengkel dan program untuk
untuk sekolah, agensi kerajaan, pertubuhan dan lain-lain. Dan ini dapat meningkatkan kesedaran dan mencegah penderaan seksual dalam masyarakat. Dan tujuan program ini dapat meningkatkan kesedaran berkenaan keganasan seksual dan mendidik kanak-kanak dan remaja tentang hak mereka. Dan contoh program ini iaitu program Okey Tak Okey untuk kanak-kanak yang dianjurkan oleh sekolah, dan sekolah juga memainkan peranan yang sangat penting untuk memberikan kesedaran kepada kanak-kanak dan untuk berlatih kanak-kanak daripada kena penderaan ini. Dan contohnya program yang amat besar iaitu program Cyber Safety WCC yang menekankan bahayanya dunia cyber. Dan ini program ini membincangkan tentang bahayanya aplikasi sembang, chatting, setting daripada bully, cyber dan sebagainya. Dan daripada chat-chat online seperti WhatsApp, Telegram, WeChat, semua itu sangat berbahaya kepada kanak-kanak kerana boleh dapat berlakunya penderaan seksual dalam talian. Dan ini dapat mengajarkan kanak dan remaja cara untuk melayari internet secara selamat dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan daripada dalam online. So sekarang ni, pada zaman sekarang ni, kita ada macam-macam website untuk mendapatkan bantuan dengan bantuan kepada mereka, dan mereka juga akan mengambil tindakan kepada kanak-kanak sekiranya kanak-kanak ini berlakunya penderaan. Soalan C ialah pihak organisasi yang berkaitan dengan pencegahan dan keselamatan cyber ialah Jawatan Kuasa Jenayah Cyber untuk membolehkan tindakan penguasaan diambil dan dijalankan dengan lebih teratur yang membabitkan kesiasatan dan pendakwaan. Mesyuarat Kabinet meluluskan fungsi bagi jawatan kuasa tersebut dijadikan sebagai pusat rujukan kepada jemaah menteri dalam urusan yang berkaitan jenayah cyber ini. Mereka juga akan bertindak untuk memberi nasihat berkaitan dengan strategi untuk menangani dan membantaras jenayah cyber ini. Selain itu, Jawatan Jenayah Cyber juga akan mengoptimalkan pelbagai sumber melalui kepakaran penguatkuasaan bagi menentukan tindakan penguatkuasaan lebih berkesan dengan perubahan teknologi maklumat dan menjadi Pornografi kanak-kanak ada akta kesalahan. Jadi antara jenayah komputer yang sentiasa menjadi perbualan ataupun di media masa, di kaca TV, di dalam berita ialah pornografi kanak-kanak, spoofing, online gambling ataupun berjudi, denial of service dan sebagainya. Setiap jenayah yang kita lakukan ataupun orang yang tidak bertanggungjawab lakukan ataupun kita panggil penjenayah komputer akan disabitkan kesalahan dan didakwa dengan akta-akta yang telah dikubal oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Sebab Malaysia ni kan sebuah negara yang berdaulat. Jadi demi nak mengamankan negara, kita perlulah ada undang-undang. Kalau kita tak ada undang-undang, mestilah negara Malaysia ni akan banyak jenayah-jenayah. Contoh jenayah rompak, jenayah mencuri. Jadi kita kenalah, sebab biar orang akan nampak Malaysia ni sesuatu negara yang gah. Bila kita dah ada undang-undang ni, kita bolehlah jaga Malaysia, jaga nama baik Malaysia. Bila orang nampak, dia akan, wah seronoknya Malaysia ni. Wah, Malaysia ni ada pelbagai kaum. Lepas tu ada aman, sentiasa aman, tak ada jenayah. Jadi kita kena jaga Malaysia ni. Di Malaysia sehingga kini tiada akta khusus yang diwatakan oleh kerajaan untuk mengawal aktiviti cyberbully, dan ianya tidak seperti di United Kingdom maupun Amerika. Bully di Malaysia tidak ditahrifkan dengan jelas oleh mana-mana undang-undang. Dan peruntukan yang menghampiri perbuatan cyberbully ini adalah juga tidak jelas, seperti mana yang termaktub di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 merupakan tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan yang boleh memberi kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, menggugut atau mengganggu mana-mana orang. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 pula memperuntukkan seperti seseorang yang menggunakan mana-mana kemudahan, rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar, iaitu membuat, mewujudkan atau minta-minta dan memulakan penghantaraan. Itu apa-apa komen, permintaan cadangan atau komunikasi yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, menggugut atau mengganggu orang lain. Jenayah komputer ni pula ialah sebuah jenayah yang sukar untuk dikenal pasti, sebab setiap mangsa yang jadi jenayah komputer ni tidak melakukan laporan polis dengan memberikan kenyataan yang benar. Jadi bila kita dah buat laporan polis, kita tak gunakan laporan palsu, keterangan palsu, dia akan sukarkanlah kita nak dapatkan jenayah komputer ni. Sebab bila sebab setengah orang ni dia akan rasa takut untuk beritahu perkara yang betul, sebab takut dia orang punya jawatan lari, dia orang punya jawatan turun ataupun pangkat dia orang diturunkan. Lagi satu, dia orang takut
opposite dekat keluarga dia orang, kawan-kawan dia orang yang terdekat lah. Jadi kita sebagai mangsa ni kita tak boleh takut. Bila kita takut, penjenayah tu akan lagi suka dan dia orang akan buat lagi. Bila dia orang dah buat lagi, maknanya nanti jenayah komputer makin meluas lah. Kita kena elakkan jenayah komputer ni. Sebab bila kita dah disabitkan kesalahan, kita mesti akan dihukum. Bila dihukum, benda tu akan menjejaskan emosi keluarga, emosi diri sendiri. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kenalah jaga Malaysia, jaga nama baik Malaysia supaya orang luar ataupun pendatang luar akan memandang tinggi terhadap Malaysia dan ataupun orang luar tidak mengambil kesempatan ke atas Malaysia dan diorang tak akan melaburkan apa-apa laburan untuk menaikkan Malaysia ataupun tidak memberikan bantuan kepada Malaysia untuk dalam perdagangan. Sekitar tahun 2007, negara pernah digemparkan dengan kes jenayah seksual yang tidak berperi kemanusiaan, iaitu kes Allahyarham Nurul Jazmin yang berusia 8 tahun ketika kejadian tersebut berlaku pada 29 September. Tragisnya, pelaku jenayah tersebut tidak dapat diberkas sehingga ke hari ini. Isu ini turut hangat diperkatakan di dalam perbahasan parlimen sejak tahun 2015. Antaranya melalui pertanyaan bukan lisan yang diajukan oleh YB Tuan Ahmad Marzuki Syahri kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengenai statistik kes penjaraan dan penculikan kanak-kanak bagi tahun 2015 dan langkah kerajaan bagi menangani masalah tersebut. Kemuncak kepada penggubaran Akta Khas berkaitan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini ialah apabila negara dikejutkan dengan penangkapan Richard Hackett, iaitu berusia 30 tahun, seorang warga negara Britain pada Jun 2016 yang lalu. Hackett menghadapi 91 pertuduhan di Mahkamah London melibatkan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak seperti melakukan seks dengan kanak-kanak, mengambil gambar dan merakam video penyerahan terhadap kanak-kanak serta memaknai video tersebut ke laman web gelap bagi tujuan kegiatan haram untuk mendapatkan duit. Kesalahan tersebut turut membabitkan 2/3 kanak-kanak di Malaysia ketika Hackett menjadi guru bahasa Inggeris di sebuah gereja Kristian di Kuala Lumpur. Dan bagi kesalahan yang berkaitan dengan pornografi kanak-kanak ialah mengikut seksyen kesalahan hukuman mengikut seksyen 5, iaitu membuat, menghasilkan, mengarahkan pembuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak akan dijatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 30 tahun dan tidak kurang 6 kali sebatan. Bagi seksyen 6 pula, membuat persediaan, membuat, menghasilkan, mengarahkan pembuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak akan dijatuhi hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun dan sebatan. Bagi seksyen yang ketujuh, menunjukkan kanak-kanak dalam pembuatan, penghasilan, pengarahan, pembuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak akan dijatuhi hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 5 kali sebatan. Bagi seksyen ke-8, bertukar-tukar menerbitkan, mencetak, menghasilkan semula, mengiklankan, menginput dan mengeksport. Seksyen 8 iaitu bertukar-tukar menerbitkan, mencetak, menghasilkan semula, mengiklankan dan menginput dan mengeksport, mengumpul pornografi kanak-kanak akan dijatuhi hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun dan tidak kurang 3 sebatan. Bagi seksyen 9, menjual pornografi kanak-kanak kepada kanak-kanak akan dijatuhi hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun dan tidak kurang 5 kali sebatan. Bagi seksyen 10, mengakses pornografi kanak-kanak penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Sumber ini ialah daripada Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, iaitu Akta 792. Contoh-contoh kes yang sesuai dengan cyberbully ialah seseorang menghantar mesej dengan mengganggu atau mengancam mangsa. Selain itu, menyalahguna kata laluan atau nama skrin iaitu seseorang telah menyamar sebagai orang lain dan memanjangkan email, foto, video kepada orang lain seperti ia selalu dan kerap menghantar benda yang tak penting kepada mangsa. Oleh itu, memuat naik komen atau gambar yang tak senonoh kepada mangsa sehingga mangsa berasa diganggu dan seseorang juga akan melakukan setting iaitu menghantar gambar dan video yang tidak senonoh dan menghantar mesej yang berunsur seksual. Selain itu, memulaukan individu daripada sesuatu kumpulan dengan sengaja sehingga mangsa berasa rendah diri dengan semua sehingga ia merasa orang di sekeliling tidak mempedulikan dia. Kesimpulannya, jenayah cyber merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna komputer pada masa kini memandangkan kebanyakan komputer mempunyai sambungan pada rangkaian internet yang menghubungkan berjuta-juta pengguna komputer di seluruh dunia serta bersifat terbuka. Oleh itu, langkah-langkah mengatasi perlu diambil oleh semua pihak sama ada organisasi atau individu kerana tiada jalan pintas dalam menangani jenayah cyber. Jalan yang terbaik ialah dengan memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Misalnya, pihak pengurusan atasan syarikat atau organisasi perlulah menangani risiko jenayah cyber dari perspektif yang menyeluruh serta
mengeluarkan polisi-polisi yang berkesan untuk diikuti oleh pekerja syarikat. Bagi individu pula, perlulah ada tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko dari ancaman cyber ini. Pertamanya, ketika menggunakan komputer masing-masing, setiap dari kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk menentukan komputer kita terjamin selamat daripada jenayah cyber tersebut. I know